إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi pada pagi ini, insya-Allah kita pun tak tahu apa yang Allah Taala nak berikan pada kita maklumat dan ilmu pada pagi ini. Tapi samalah kita baca balik ayat Qurannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah serta beliau juga beramal soleh dan beliau mengatakan bahawa diri beliau adalah seorang Islam. Jadi atas dasar Islam itulah kita berkumpul ni untuk sama-sama berbincang tentang diri kita sendiri, ya. Yang lebih kita letakkan tajuk utama kita sebagai talkinkan diri kita sebelum kita ditalkinkan oleh orang lain. Maknanya dia, sebelum datangnya waktu kita ditahlilkan dekat telinga kita, baiklah kita mentahlilkan diri kita pada setiap kehidupan yang kita lalui. Maknanya dia, tahlil maksud dekat sini apa? Kita cakap pada pandangan kita, kau ingat tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Tu kita tahlilkan pada telinga, wahai telinga, kau dengarlah. Apa dia pendengarannya? Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Wahai lidah, kau bercakaplah. Cakap apa? Tiada Tuhan disembah melainkan Allah.
Wahai tangan, wahai kaki, wahai badan keseluruhannya, ingatlah bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Maksud dekat sini, kita adalah hamba Allah. Jadi sekarang ni, memang kita semua adalah orang Islam. Memang semuanya bersaudara. Memang semuanya kena ingat mengingati antara satu sama lain. Jadi kita lah antara orang yang dah merasakan diri nak mati, maka kita kena berubah cepat sebelum termati. Tak sengaja kita mati nanti, na'udzubillah min zalik, tak sempat nak bertobat. Jadi inilah kita berkumpul ramai-ramai untuk, maksud taubat itu ialah orang yang kenal, orang yang faham, orang yang tahu dia telah melakukan perkara yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Taubat itu kat lidah kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Tapi kita tak faham apa yang kita minta ampunkan. Yang inilah kita nak talkinkan diri kita ni biar kita tahu apakah kesalahan kita. Paling banyak dekat mana? Mata lah. Sebab apa? Sebab mata ni mandang macam-macam keburukan, macam-macam kejahatan, macam-macam maksiat. Semua pandangan mata ni. Jadi satu hari tu berapa banyak? Tak tahulah berapa ribu, berapa ratus ribu pandangan yang haram tu kita tengok. Jadi kita pun ucapkan, ya Allah, aku istighfar lah pada kau. Bertobat aku, ya Allah. Mata aku ni banyak mandang yang bukan. Lepas tu, telinga pun sama banyak juga mendengar benda-benda yang tak baik. Mengumpat keji orang pun semua kita ngangguk juga. Orang pelekeh ke orang ketawa ke orang, kita pun sama juga. Kita pendengaran ni. Jadi kita pun faham, ya Allah, telinga aku ni banyak mendengar yang tak patut ni, ya Allah, minta ampun lah, ya Allah. Hampir sifar lah kita, faham lah kita makna kan. Hidung kita mencium bau-bau yang tak boleh kita cium kan. Mana bau ni? Kalau bau masakan tak ada apa-apa. Tapi kalau apa ni, bau perempuan, perfume perempuan tu, sekali bau, alamak, auzubillah minasyaitonir rajim, tak apa ini. Wanginya. Wangi betul lah kau punya puan. Kita mencium itu bukan bini kita. Kalau bini kita tak apa. Ini bini orang kita ciumkan, tak boleh lah. Haram jugalah mencium bau-bauan yang timbul daripada isteri-isteri orang. Itu kita punya istighfar untuk hidung kita pula. Untuk mulut kita paling banyak sebenarnya. Nombor satu sebenarnya kat lidah kita ni. Inilah dia tak bertulang ni lah yang paling banyak melakukan kejahatan untuk diri kita. Berapa banyak kita berzikir pada Allah. Berapa banyak kita berselawat pada Rasulullah. Berapa banyak kita baca Quran, berapa helai Quran yang kita baca sehari. Kita timbang kan. Sebelum waktu ditimbang amal, kita timbang dulu apa yang lidah kita buat. Baca Quran sikit-sikit sangat. Solat biasalah, bacaan solat tu biasa, bukan biasa. Sekarang ni benda yang sunat. Apa yang kita buat? Menasihati orang dan cakap pada orang yang dispeksi ke apa ke semua, kita sabarkan dia, sabarlah. Perkataan-perkataan yang baik ni. Berapa banyak nak sehari Yang lebih tu berjuta kita mengumpat, mengeji, marah orang, memalukan orang, mengaibkan orang, memfitnah orang. Banyak. Ni lagi banyak ni. Kita ingat mata tadi paling banyak. Rupanya mulut ni pun lagi banyak lah. Ya Allah, minta ampun lah, ya Allah. Sebelum aku mati ni banyak dah aku menyakiti orang, ya Allah. Kalau pandangan mata, kita pandang orang tak tergurih sangat. Tapi lidah kita ni, kalau bercakap, orang akan tergurih hati, orang akan terasa. Maka apa akan berlaku? Kena minta maaf dia, baru boleh terima taubat Zakat hidung ke, mata ke, telinga ke, apa ke semua, tak ada apa-apa kan. Tapi kalau bersangkutan dengan lidah ni, siaplah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya Allah. Banyaklah kita punya masalah yang dekat lidah kita ni, ya Allah. Dahlah zikir kurang, tahlil kurang, baca Quran kurang. Menahan diri kita melalui puasa. Kalau aku puasa, aku nak diam.
tak juga dah kita puasa ni kan dah berapa lama. Borak kita. Mengata orang juga. Kita baik juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah dia yang menyebabkan kita kena istighfar sentiasa. Sebab apa? Segala tindak tanduk kita ni menentang syariat Allah. Allah tak bagi buat, kita buat. Allah suruh jaga akhlak, kita biadab, kita tak jaga akhlak. Kita cakap kita betul. Aku betul ni, kau salah. Iyalah, Allah Ta'ala turunkan hikmah. Apa makna hikmah? Kebijaksanaan. Kita nak menegur orang, jangan tegur depan-depan. Oi, kau ni apa ni, salah ni, apa semua ni, apa. Kita buka aib dia daripada dulu, kini dan selamanya. Betul ke tu? Itu bukan nasihat. Itu maksud dia marah. Tu, marah ni tak boleh. Kita kena nasihat dia secara lembut dan hikmah. Kena pula ibu-ibu, bapa-bapa membebelkan anak-anak dia. Dia kata boleh, aku bapa dia, aku mak dia. Kau ni apa tak bangun pagi ni, apa ni bangun subuh-subuh kan. Kita tanya balik, Nabi buat tak macam mana kau buat ni? Dah capat cakap benda. Kebanyakan ibu bapa, kebanyakan orang yang mengaku dia ni boleh menasihati orang, dia bukan menasihati orang, tapi sebenarnya dia membebel. Maksud membebel apa? Cakap banyak. Cakap yang panjang. Sampai telinga orang nak menanah dengarnya. Bukan tak boleh nasihat ni sikit. Sebenarnya bang, kita kena bangun pagi bangun. Semayang subuh. Sekolah ke tak sekolah, kita tetap bangun semayang. Bangunlah bang. Macam tu. Ini tak. Hoi, kau apa tak bangun lagi? Kau ni hikmat mulut tak terbatas keluar kan pagi buta. Dah. Lepas tu, apa yang jadi? Orang yang bebel pagi buta ni, Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Dah lah payah buat kerja pun dah. Apa ni? Aku ni. Perniagaan aku ni apa? Ni nasi lemak aku tak berapa nak laku ni. Dia salahkan siapa? Ini mesti ada orang hantar sihir kat aku. Siapa yang sihir? Kau sendiri yang sihir. Bangun sembahyang subuh tak? Kalau ada bangun sembahyang subuh, lepas tu kau membebel ke tak? Kau membebel ke tak? Kau banyak berselawat tak? Kita fikir salah diri tu sebelum menyalahkan makhluk yang lain. Ni tak terus pergi jumpa je ustaz tu. Ustaz, saya hari ni teruk benar lah ustaz. Sampai pukul 1:30 hari tak habis-habis nasi lemak saya ni. Biasa habis je. Kita pun tanyalah, kau ni pagi tadi bebel tak nak kau? Yalah 4 tu lambat bangun, kita nak copek, nak pergi bawa barang kita menego apa semua. Kau tu membebel. Bila membebel, cakap panjang je, Allah Ta'ala sempitkan kehidupan kau. Tengok rezeki kau disempitkan Allah Ta'ala. Cuba kat lidah tu, kau cakap sikit je, banyakkan berselawat. Selawat sahaja. Ataupun istighfar sahaja. Ataupun bertasbih, bertahmid sahaja. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Biar dia panjang dengan zikir, panjang dengan selawat, panjang dengan baca-baca Al-Quran. Daripada panjang dengan mengata yang kita cakap. Padahal benda satu je. Nak bangunkan anak, lepas tu nak pergi sekolah. 2 perkara je sepatutnya cakap. Nak bangun, kita nak pergi sekolah. Bangunlah. Mana 3 rangkap tu cukup lah. Lebih tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuba hidup kita macam tu. Kan seronok? Barulah Allah Ta'ala lapangkan kehidupan kita bermula daripada awal pagi. Ini tak. Awal-awal dia balik masjid, balik surau. Dah lepas solat dia. Apa dia bangun? Jiran sebelah pun, aduh, telinga aku pun tak boleh tahan lah apa pagi. Orang tua tu membebel, ya Allah, aku kat sebelah pun tak tahan. Tengok, bukan anak-anak je, jiran tetangga pun tak tahan. Ni benda ni kita buat, kan? Masuk yang bercakap ni juga. Sebab tu ada pengalaman. Bila teringat, aku ni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku selamatkan diri aku daripada bercakap panjang tak menentu halu ni, ya Allah. Padahal nasihat itu hanyalah sedikit kata-kata
disempurnakan dengan senyuman dan dengan keikhlasan. 3 sekali. Cakap sikit dengan senyuman dan ikhlas hati itu kerana Allah. Tu nama dia. Bau betul. Benda tu apa kan? Jadi berbalik-balik pada cerita kita kan, semua sama kita ni kuat membebel kan. Kadang-kadang kita ni bercakap, kita tak sedar yang kita cakap. Tu masalah dia kan. Jadi bila dah putus bekalan dunia kita, baru kita tak sedar lagi, rupanya permulaan pagi ni tak boleh bising-bising, tak boleh membebel. Itu orang tua kata apa? Nanti mahal rezeki. Tu dia orang kata. Itu banyakkan selawat, banyakkan Quran, banyakkan kata-kata yang baik. Jadi kita berkumpul ramai ni nak buang sifat-sifat yang jahat, sifat yang tak baik dekat lidah kita, dekat mata kita, dekat telinga kita, dekat hidung kita, dekat tangan kita, dekat kaki kita, kita nak buang lah. Sesama kita nak buang. Sebab apa? Sebab kita lah orang yang merasakan diri dah nak mati. Tak ada lagi dah. Kita bersama berkumpul nak merasai yang tak lama lagi nak mati, apa yang kita nak bawa. Yang pertama, apa kita nak bawa? Bekalan-bekalan yang baik. Yang kedua, apa dia benda yang kita nak tinggalkan sebelum kita meninggalkan nak kita tinggalkan. Ni lah ni yang kita cakap ni. Meninggalkan perkara yang tak baik ni. Kita kena buang cepat-cepat. Okey. Jadi bila kita dah kenal perbuatan kita ni banyak dah melanggar syariat Islam, banyak dah tak ikut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ikut kata Allah SWT, jadi kita bertobat. Dekat sinilah kita pun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi kita dah kenal lah makna dia. Keburukan kejahatan kita dah sedar dan kita bertobat pada Allah SWT. Kita ikhlaskan diri kita bertobat pada Allah SWT. Jadi jangan buat lagi pada masyarakat datang perkara-perkara tersebut kan. Lepas tu sekarang kita kaji pula diri kita. Kenapa dah lebih separuh daripada bulan puasa ni kita tak berapa banyak nak berubah. Ini bahaya ni. Sebab apa? Kita nak masuk dalam kubur ni mesti perubahan yang besar. Bukan sikit-sikit berubah. Mesti berubah banyak. Ini dia alhamdulillah berkat bulan Ramadan kali inilah akan datang entahlah. Kali ni kita berjuang bermati-matian bersama untuk mengubah nasib kita yang kita dah letak pada kejahatan, letak pada melanggar syariat, letak pada biadab, letak pada kekerasan ni. Kita nak buang semua-semua ni. Kita nak minta tinggal beberapa hari lagi. Ya Allah, minta kami semua dapat berubah dah ya Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga kita berubahlah. Bila masuk dalam kubur, barulah seronok. Rasulullah menyaksikan kita berubah, kita bertobat. Kita nak ikut dia, kan? Kita bertobat ni untuk apa? Untuk ikut dia. Rasulullah tu 70 kali melafazkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu paling kurang lah tu, 70 kali satu hari. Jadi makna dia, istighfar yang kita lafazkan kat lidah mesti dirasai oleh seluruh badan istighfar tu. Maksud dia kena dengan rasa dia faham. Makna dia segala perkara yang kat dalam badan dia, yang daripada mata, telinga, hidung, lidah, tangan, kaki, banyak melakukan perkara yang tak dibenarkan oleh agama. Jadi sebelum kita dimasukkan ke neraka, baiklah sebelum mati ni kita berubah. Kalau kita tak berubah, esok jangan kata Allah tak payung, kan? Allah dah beritahu dah. Sesungguhnya mati itu benar, masuk ke liang kubur itu benar. Jadi soal muka nakir itu benar. Dihadapkan ke mahkamah Allah itu benar. Lepas tu dijalankan atas sirat itu benar.
dimasukkan ke dalam neraka itu benar, dimasukkan ke dalam syurga itu benar, dihidupkan sampai bila-bila antara syurga dan neraka, kedua-duanya akan dihidupkan sampai bila kekal abadi itu benar. Oh, bayangkan kekal abadi tu. Lama tu. Kita tu yang kita kena takut tu, kan? Kalaulah kita dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal abadi, apa nak jadi? Tak lepas masuk syurga dah. Jadi macam mana cara nak melepaskan tu? Tu Nabi kata ada soalan, ada jawapan, ada soalan spot dekat situ. Ya. 7 perkara yang boleh membinasakan syahadah kita. 7 perkara besar ni, besar. Yang pertama dia apa? Asyirku billah. Menyengutukan Allah. Bila sebut menyengutukan Allah ni banyak. Banyak perkara. 1 syirik jali, 1 syirik khafi. Mana dia? Yang pertama, syirik jali. Yang nampak jelas dan dengan mata kasar kita, perbuatan itu, percakapan itu, tindak tanduk itu adalah syirik. Contoh dia, lalu kat depan patung, respect ini patung. Jahanam syahadah kita. Kalau mati dalam keadaan macam tu, angkat dia pak. Lalu depan patung tu, kita pun pak. Respect sama lo. Tak sempat nak turunkan tangan, nyawa pun melayang. Na'udzubillah min zalik. Orang ini tidak akan masuk ke syurga Allah selama-lamanya. Dia akan kekal bersama dengan orang kafir, walaupun dia bangun tengah malam, semayang, sunat, berzikir kuat apa semua, tapi saat akhir kematiannya, dia pergi boleh salut sama patung-patung tu. Na'udzubillah min zalik. Ditarik sahaja nyawanya, maka automatik dia telah pun ke neraka Allah. Sebab menyentuhkan Allah. Dia bangga pula kan. Pergi tempat yang berhala, tempat patung tadi. Wah, betul benda ni. Na'udzubillah min zalik. Menyentuhkan Allah secara jali. Pergi pula tengok kat tok pekong kecil Cina tu kan, ambil dia pun ambil pula bakar, dia pun sama konon nak ngejek, termati masa tu. Tak ada lah nampak dia nak ke syurga Allah. Tu makna dia setiap perbuatan orang kafir itu kita tak boleh tiru. Kalau tiru saja jatuh syirik, habis ya. Tu kita kena hindarkan dia punya upacara agama dia. Itu syirik besar. Orang Islam selalu buat macam mana? Orang yang mengamalkan satu sistem kewangan yang nak dapat cepat. Bawa air pulut kuning, bawanya telur rebus 13 butir, bawanya pulut rendang itik, rendang ayam. Lepas tu dia pergi cari batu-batu besar, dicarinya kubur-kubur, dicarinya tempat-tempat keramat, konon lah kan. Lepas tu dia pun bertawasul dengan kubur tu. Hai Latuk, tolonglah bagi nombor Latuk. Ni kes nak cepat dapat duit lah. Iblis pun datang menyamar lah. Akulah Datuk kau. Ni nombor dia. Nak. Okey. Ambil, ini first prize. Pupap, tu mati dalam perjalanan. Tak akan masuk ke syurga lagi dah. Kekal bersama dengan berhala tu, kekal bersama dengan orang kafir tu, dekat dalam neraka Allah. Ini syirik jali. Syirik besar-besar. Okey, itu dari segi yang kita nampak. Yang kita tak berapa nampak. Macam mana? Kita bersekongkol, kita mengkhianati agama kita. Kita bersekongkol dengan orang kafir sebab kita nak jaga pangkat, nak jaga harta, nak jaga kawasan, nak jaga kuasa kan. Kita bersekongkol dengan orang kafir tu untuk menjatuhkan orang Islam. Mati yang memang mati sakit tu betul. Sebab bila dia nanti Allah Ta'ala tak sudi nak tengok orang-orang yang telah mengkhianati agama ni. Mengkhianati agama dia, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati semua makhluk Allah. Dia bersekongkol dengan orang kafir untuk menurunkan, untuk menjatuhkan orang Islam. Pun kalau termati dalam keadaan ni,
syirik jali juga. Okey. Lagi satu, yang mudah dekat lidah kita cakap. Apa dia? Apa ni? Ni benda ni halal, kita haramkan. Benda yang haram, kita halalkan. Ini pun telah betul-betul menentang firman Allah. Orang yang menentang firman Allah ni memang tak akan masuk syurga. Dia kekal bersama dengan orang kafir ke dalam neraka Allah. Sudah. Bab syirik ya banyak. Belum 6 perkara tu lagi kan. Ya, bab syirik ya, syirik jali pun dah banyak dah. Banyak yang terkena pada kita. Kita katakan apa? Pergi minum dekat tempat yang tidak halal. Kita bantai minum. Buat tak reti je. Apa-apa, nasi lemak daging babi. Sedap sekali rasa. Nak rasa yang kedua. Lepas tu, dah 3-4 kali rasa, dah jadi orang kafir lah hati tu. Allah Ta'ala tutup. Dah sedap dah makan babi. Na'udzubillah min zalik. Apa nak jadi? Tunggu je lah neraka. Fannaru aula bih. Allah Ta'ala kata apa? Maka neraka itu adalah lebih elok, lebih utama bagi orang ni. Aku tak bagi makan, dia makan juga. Ni nak kena lah jawab ni. Jadi banyak lagi syirik jali ni tadi. Yang menyutukan Allah. Maknanya menyutukan Allah tu makna dia, setiap pekerjaan, setiap tindak tanduk orang Islam ni, dia melanggar apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu syirik lah. Tak bagi menduakan Allah. Iblis tu lebih besar lagi daripada Allah Ta'ala. Sakit sikit je, iblis dah pergi jauh. Sakit sikit je, dizikirnya iblis dekat lidah dia lebih daripada dia zikirkan Allah dekat lidah dia. Na'udzubillah min zalik. Apa nak jadi? Kan? Asyik dekat apa dia, orang buat zikir dia. Bukan nak sebut dia, Allahu Jalil, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Satu macam tu. Ni tak. Dia tanpa sakit nak, dia kata tu lah. Orang jiran tetangga lah buat. Ayah dia lah buat, mak dia lah buat. Semuanya dikatanya. Pasal ada sakit, pasal ada lidah tak kerti nak jaga ni, maka Allah Ta'ala haramkan daripada masuk syurga. Na'udzubillah misalnya. Kau tak nampak ke ni semua kerja aku? Kita tak nampak dah. Sebab apa? Kita nampak makhluk punya kerja. Jadi besar sangat kuasa makhluk ni berbanding kuasa Allah Ta'ala. Kita telah pun menyungutukan Allah dengan makhluk dia. Na'udzubillah misalnya. Dia dah kata apa? Laisa kamislihi syai'. Dia tak sama dengan segala sesuatu. Jadi jangan cuba nak samakan. Ni kita menganggap lebih pula makhluk tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi macam mana pula kalau kita jumpa rimau, kejar kat anjing, takut tak? Kita steady je cina. Nak mati-matilah. Aku takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita buat yang tu tak? Kita dengar Tok Wali tu, tahap Tok Wali tu boleh lah. Macam kita ni tahap kuali ni. Larilah, jangan nak tunggu situ. Sebab Nabi dah pesan. Nabi dah pesan macam tu. Wafirru minal majzumi kama tafirru minal asad. Larilah daripada orang yang kena penyakit kusta ni seperti mana kamu melihatkan singa. Macam mana lagi daripada singa? Macam tu lah kita kena lari. Mana? Kena lari daripada orang penyakit, kena lari daripada binatang-binatang liar. Kena lari, Nabi suruh. Jadi jangan tak lari. Kalau tak lari, betul-betul nak jadi wali Allah lah tu kan. Kalau betul jadi wali Allah dan tak ada syirik, tak ada apa, istighfar kita sentiasa kat lidah, tak apa. Ni mencarut je kerja hari-hari. Sikit apa kata latah pun mencarut juga. Bila orang marah pun kita marah, kita carut juga orang tu. Tak payahlah, larilah. Kita sedarlah diri kita sikit kan. Istighfar pun 1 hari 3 kali susah kan. Lagi nak tunggu apa ni, makan dekat rimau kat apa, beruang apa semua tu. Jangan lari. Dari COVID sebab itu diasingkan di Dewan. Penyakit pun kita kena larikan diri.
Jadi ini semua ya, antara syariat dan hakikat yang kita kena tempuh. Kita syariat dan hakikat. Syariat itu apa yang biasa Nabi buat. Hakikat itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Ha, macam kita kata ni Palestin diserang oleh Israel. Memang syariat dia kata kita kalau kalau orang kafir menyerang, kita kena balas balik. Kan? Tapi siapakah yang menetapkan Israel itu untuk serang orang Palestin? Hakikatnya adalah Allah SWT. Allah dah beritahu dalam Quran, la tufsidunna fil ardi marratain. Bangsa Yahudi ni Allah dah cop kat dalam hati dia, dia tak akan buat jahat sekali. Dia akan buat jahat 2 kali dan berkali-kali. Makna sekali saja buat, pasti lepas tu dia akan buat sekali lagi. Walaupun dah digenjat dengan senjata, walaupun dia dah ngaku kalah, tapi lepas tu dia akan buat lagi. Itu perangai orang Yahudi. Allah Ta'ala dah cop hati dia. Orang Islam lah sebaliknya. La yuldarul mu'min min hujrin marratain. Nabi kata apa? Orang Islam ni, fitrah dia dah kena sengat kat tubuhan sekali. Tak kena sengat dah. Makna dia dah tak tempuh lagi tempat tu. Dia dah lari daripada tempat tu. Dia tahu, ni tubuhan. Tak payah kita ikut sini. Ikut jalan sana. Orang Islam akan menghindar segala keburukan yang ada. Tapi orang kafir, itu yang kita tengok. Pelik tak? Dia pergi naik bangunan yang tinggi, dia terojut. Dia panjat daripada luar macam tu. Macam tak ada rasa takut mati. Kan? Dia pergi dekat gunung berapi tu, siap tengok di tepi tu. Berapi macam ni. Kita buat apa faedah pergi ke sana? Buat apa pergi manjat gunung, manjat bukit tak bentuk halus tu, kan? Mencari pemandangan indah tak apa. Ini tak mencari mati tu. Pergi naik tanpa ada tali pun semua, naik ke atas tu. Kan? Buat perkara macam tu. Kenapa? Orang kafir ni, dia sebenarnya takut mati. Tapi Allah Ta'ala dah tutup hati dia dengan kematian. Maka mereka sebenarnya takut sangat mati ni. Tapi Allah lupakan dia kematian tu. Jadi dia perasaan ingin tahu dia besar. Apa nak jadi. Sebab dia tak percaya pun ada kebangkitan semula. Jadi dia buat perkara tu. Kira kalau dia mati pun habis-habislah macam tu. Pada dia lah. Pada kita tak. Jangan buat-buat. Ni yang kita bersembang dengan ramai ni. Pasal apa? Sama-sama nak mengingati. Sebelum kehidupan yang kedua tu besok, biarlah kehidupan yang pertama yang kita sedang ada sekarang nafas kita ni, kita nak berubah, kita nak beristighfar ramai. Untuk apa? Untuk bersedia untuk menjawab beberapa persoalan di permukaan nanti dan bersedia untuk ditimbang amal di padang mahsyar. Kita bersedia untuk itu. Jadi dalam bulan puasa ni lah, kan? Kita berfikir je, ya Allah, hidup aku ni kat muka dunia ni banyak benda-benda larut, banyak benda-benda maksiat, banyak benda-benda yang tak sepatutnya aku buat ya Allah. Kita pun kenal diri kita. Kenapa lah aku tak boleh berubah ni ya Allah? Bila tanya kenapa kita tak boleh berubah, sedangkan iblis yang dilaknat oleh Allah itu terikat dekat dalam neraka. Kenapa kita tak berubah? Kenapa ada lagi pocong kepontianak dalam bulan Ramadan ni? Jadi macam mana cerita sebenarnya ni? Cuba tu sikit kan. Jadi sekarang kita fikirkan. Iblis yang tak nak tunduk pada Nabi Adam AS tadi diikat di neraka sana. Tu yang masa zaman Nabi Adam tu kan, terikat ke sana. Lepas tu suku sakat dia pun semua terikat sekali. Dekat dalam tubuh badan kita, dekat dalam hati kita ada anak iblis nama dia Khannas. Dekat Khannas ada beberapa orang anak iblis. Kena carilah cerita tu. Ada duduk kat pasar, ada yang duduk pergaduhan suami isteri, ada dalam sihir, macam-macam lagi lah nama anak iblis ni tadi. Tapi sebulan dalam bulan puasa ni Allah Ta'ala ikat semua, rantai semuanya, tak boleh buat apa-apa. Apakah tugas diorang semua? Sebenarnya diorang membisikkan kejahatan ke telinga kita. Jadi
Bila berlakunya iblis dirantai, ya, ini iblis daripada kalangan jin. Iblis yang dilaknat oleh Allah, yang pernah jadi ketua malaikat dulu. Jadi iblis di kalangan jin dan juga manusia yang masih hidup sekarang ni bukannya jin yang tak nak tunduk pada Nabi Adam ni. Inilah kita yang hidup sekarang ni. Kitalah iblis. Sebab Allah Ta'ala cakap dalam Quran tu, Allah Ta'ala ciptakan manusia dan jin ni di kalangan iblis juga. Tak ada kita ni ada iblis. Nampak macam iblis ke? Tak ada. Jadi apa yang iblis kat dalam diri kita ni? Yang khanas tu Allah Ta'ala dah rantai, dah tutup. Sebab tu kita ni lebih banyak buat baik daripada buat jahat dekat dalam bulan puasa ni. Tetapi perangai kita masih tak berubah. Kenapa perangai kita masih tak berubah? Masih lagi nak mulut ni nak bercakap panjang. Masih lagi mata ni nak menengok porno. Masih lagi telinga ni nak mendengar orang kutuk orang, mengaibkan orang. Masih lagi hidung ni nak bau kentut bini orang. Masih lagi tangan ni kalau nak boleh capai anak dara orang. Kaki nak pergi ke tempat-tempat dangdut ke apa semua. Kenapa berlaku? Sebab kita tu Allah Ta'ala kata apa? Bila iblis yang dirantai itu dekat sana, kita sedar lah sekarang ni, kitalah iblis pula menggantikan tempat dia. Jadi kenapa ada kita jadi iblis? Sebab dalam Quran dah cakap, Allah Ta'ala jadikan iblis ni di kalangan manusia dan jin. Jadi iblis adalah satu apa yang tak nak tunduk pada Nabi Adam tu satu perkara, dan suku sakat dia, ada keturunan dia. Ini pula jin yang beramal ibadat ni dengan manusia beramal ibadat ni boleh jadi sebagai iblis apabila dia tidak berjaya mengikat diri dia untuk bertaubat pada Allah dan berubah kerana Allah. Cuba kita fikir diri kita sendiri kan. Betul lah. Betul juga kan kita dah jadi iblis ni. Betul. Okay. Sifat iblis tu apa? Sombong, takabur. Ini dia, sungguh tinggi diri. Suka mempamerkan diri. Suka mengatakan dia paling hebat. Dia paling mulia. Dia paling... Semuanya dia yang paling yang terbaik. Ya? Sifat iblis tu dah turun kat diri kita. Jadi kita adalah sifat sombong, takabur. Jadi kita pun bawa diri kita bersifat dengan sifat iblis. Jadilah kita iblis. Apa yang menyebabkan kita jadi iblis ni? Padahal kita sedar waras ni. Sifat ketagihan kita. Kalau menonton porno, tak boleh berhenti. Kalau mencarut, tak boleh berhenti. Kalau mendengar aib orang, apa cerita orang, tak boleh berhenti. Sebab ni lah dia. Sebab kita dah tang mana yang kita jadi iblis ni? Sedangkan roh dengan jasad kita bukan iblis, adalah manusia. Tapi tang mana datang iblis? Itulah nama dia Qarin. Ramai yang mengistilahkan Qarin tu macam-macam, ada setan, ada iblis. Memang Allah Ta'ala mengurniakan Qarin pada setiap seorang daripada kita. Qarin tu apa? Sikap yang kita bentuk daripada akil balik sampailah kita mati. Itulah diri kita. Tapi sikap. Bila sikap tu telah mencerminkan diri kita sebagai seorang penonton porno, kita dah latih daripada akil balik lagi, asyik menengok benda lucu-lucu, asyik bercakap benda yang lucu-lucu, asyik mendengar benda keaiban, keburukan orang. Lepas tu tindak tanduk kita pun ganas saja, mencuri lah apa semualah, mengambil barang dengan mudah apa semua. Maka segala sifat yang jahat ini akan membentuk jiwa kita. Yang bukannya nafsu, bukan jasad kita, bukan roh kita, tapi diri kita, jiwa kita tu menjadi daging. Itu sebabnya kita
ketagihan. Buat saja apa hisap je saja rokok, lepas tu berhenti tak lama lagi nak balik merokok. Sebab apa? Korin itu lah kita untuk apa ni, bawa kita pergi apa? Bawa kita pergi ke arah kejahatan. Korin kita tu. Tu diri kita. Kalau kita tidur, kita mimpi diri kita berjalan, yang itulah korin kita Allah Ta'ala tunjukkan kat dalam tidur kita. Bila kita berzikir, kesan dia. Bila kita berzikir, bila beramal soleh, kita selawat ke, kita bertahlil ke, tak tahan, panih. Siapa yang panih tu? Rohani kita cantik. Rohani kita memang nak makan benda tu. Jasad kita sepatutnya relax. Tapi sakit-sakit tu. Apa yang sakit yang kat badan tu? Itulah korin tu tadi. Dia mengelipai, dia tak nak dengar, dia tak nak duduk, dia tak nak apa. Yang letih itu korin tu. Sebab apa? Sebab korin tu dah diasuh oleh diri kita sendiri untuk buat senang-senang dan menyusahkan benda-benda yang bab-bab agama ni kita susahkan. Maka kat situlah bila orang azan saja, dalam hati kita kata, buat apa aku dengar ni, hai? Kita tiba-tiba kata, apa hal hati aku bercakap? Itulah korin kita, suara korin kita tu. Lepas tu, bila kita mengaji Quran, mula apa bau berapa 2-3 langkau je, dah korin tekak kita. Sebab apa? Korin tu dia tak nak baca Quran. Dia dah terbiasa tak baca Quran. Bila masuk bulan puasa baru nak baca Quran. Nak banyak-banyak pula. Marahlah dia. Sebab apa? Dia tak dididik ke arah tu. Jadi itulah dia diri kita tu, jiwa kita. Tu korin tu sendiri. Itulah dia korin kita kan. Kita dah didik dia jadi jahat. Jadi kita ketagih dengan kejahatan. Tak nak lagi kebaikan. Yang tu kita kena berubah sekarang ni. Itulah kenapa seseorang tu dah bertaubat pun dia boleh berlaku lagi keadaan seperti sebelumnya. Sebab korin ni tadi. Bukan setan iblis. Setan iblis tu dia bisik kat telinga kita je. Dia bisik kat kepala kita. Kau tahu tak kau dulu macam ni. Tu dia. Itu iblis. Tapi sekarang ni korin tu dah jadi iblis. Tak perlu lagi iblis tu bercakap. Dia dah latih iblis tu. Kau rasa aku dah kena rantai, kau takkan tak apa faham lagi. Jangan bawa dia ngaji Quran. Jangan lama nak dia tahlil. Jangan ingat Allah. Iblis pun goodbye. Aku pergi dulu bercuti di dalam neraka. Dia pergi. Tetap manusia-manusia, jin-jin melakukan kejahatan. Kenapa? Kerana korin mereka yang mereka bentuk sendiri itu telah pun berada bawah iblis la'natullah. Jadi macam mana cara nak selesaikan masalah ni? Itulah kena banyak istighfar, kena banyak berselawat. Tapi lebih banyak berselawatlah. Sebab apa? Sebab iblis sama sekali tidak akan dapat menyaingi, menyerupai dan mengatasi Nabi Muhammad SAW. Istighfar, dia lagi beribu tahun beristighfar pada Allah Ta'ala. Akhirnya masuk ke dalam syurga Allah. Dia beribu tahun lagi, dia dah bertasbih bertahmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi hebat dia bertasbih bertahmid daripada kita. Al-Quran pun dia tahu, dia hafal juga. Tu sebab yang orang baca ayat kursi dia gelak. Sebab kau tak betul kan ni. Kau ngajilah dengan Dan. Dia pula yang cakap macam tu kan. Sebab apa tu? Sebab memang dia dah hebat, dia dah tahu. Tapi dengan Rasulullah dia tak mampu buat apa-apa. Bukanlah kita menidakkan kehebatan Quran tu. Tapi iblis sendiri pun hafal Quran. Iblis sendiri pun boleh mengajar tajwid. Iblis sendiri pun boleh mengajar orang bab-bab agama ni. Yang dia tak boleh sentuh Nabi Muhammad sahaja. Tu sebab kita kena berselawat banyak pada Rasulullah. Tak dalam 10 hari yang nak terakhir ni. Kita duduk etikaf tu selawat je kan. Aku lain tak kerti Allah. Masuklah sekali, tolonglah aku bersalawat pada Nabi ni. Ampunkanlah dosa aku sekali. Tu je sebutan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terlelap kita kan dalam keadaan lidah kita sedang berselawat. Tak apa. Dengan selawat tu, kalau kita sekali istighfar, sekali depan Allah Ta'ala yang diperakukan.
Allah Ta'ala kata, aku ampunkan. Sekali kita ucap istighfar, sekali Allah ampunkan. Selawat, sekali kita berselawat, 10 rahmat Allah tiba pada kita. Bayangkan satu malam tu kita berselawat saja. Jadi berapa banyak yang kita boleh dapat? Kalau nak cari banyak pahala, banyak rahmat, banyak berkat lah. Pada siapa yang rasa dia nakkan banyak pahala, banyak berkat apa semua, ambil lah. Berselawatlah. Tapi yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia buat, ya Allah Tuhanku, aku nak berselawat ni. Apa yang berlakulah ya Allah, aku timur saja daripada engkau. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa nak apa benda, dia hanya berselawat saja. Nak berselawat saja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia tahu dia pendosa, dia tahu qarin dia memang asyik buat jahat je. Jadi diikat qarin itu dengan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada siapa yang boleh tanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang punca mengganggu kita semasa kita solat itu qarin kita itulah. Setan iblis dia berbisik je. Tapi yang mengawal di kita ni tadi, yang menimbulkan kata-kata sebenarnya dalam diri kita tu adalah qarin kita sendiri yang terdidik 24 jam asyik buat tu buat ni, ingat ke dunia. Bila berjumpa dengan Allah dalam beberapa minit, dalam 5 waktu ni, memang tak akan jumpa lah kita khusyuk dah. Diperagam dengan kita dengan pelbagai benda yang dekat luar sana tadi. Itu sebabnya khusyuk tu boleh dapat, tapi dengan syarat ingat Allah 24 jam. Banyakkan berselawat pada Rasulullah, banyakkan istighfar, banyakkan baca Quran. Barulah jiwa kita terdidik, qarin kita pun terdidik. Maka bila dia dia dah tunduk pada Allah, maka kita barulah betul-betul hati yang tenang bertemu dengan Allah. Ini pun hati tak tenang, macam mana nak mati ke? Kan? Hati tak tenang, nak solat pun tak tenang. Hati tak tenang, nak mati lagi susah hati. Macam mana lah aku nak bawa? Hati aku tak aman, tak tenteram lah. Pasal apa hati tak tenteram? Qarin inilah yang kita dah didik dengan hawa nafsu, dah didik dengan nafsu serakah dan sebagainya. Okey, kita cerita ni tadi, diri kita dan qarin kita berdepan macam ni. Musuh kita. Sebab apa? Qarin tu jadi musuh kita sebab kita dah didik dengan kejahatan dan kebiadaban. Itu satu musuh. Musuh yang kedua pula, nafsu kita. Nafsu kita apa? Yang ni tempolok kita ke perut ni tadi kan? Perut dengan daripada mulut masuk ke perut kita. Ini jajahan nafsu kita. Apa kita nak makan, nak minum, nak pakai, nak kereta, nak apa semua. Ni dia dekat sini pada tengkorak ni sampai ke perut. Tu semua dia nak saja. Lepas tu untuk nafsu seks pula, nak ke perempuan nak ke lelaki, kat mana? Dekat kemaluan. Itu tempat syahwat kita kat kemaluan. Itu pun dua perkara ni musuh kita juga. Nafsu ni nak keduniaan ni saja, dan juga yang nakkan seks saja. Ini pun jahat juga, musuh kita juga. Yang ni kita nak ikat dia dengan apa? Tu dengan agama ni kita ikatkan dia. Tapi naklah kita buat berlatih setiap hari. Yang paling penting tidak pun dalam hati dia keluarkanlah nama Allah. Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat pada dia 24 jam. Maka 24 jam dia ingat kita. Dan sampai bila dia ingat kita, jadilah kita ada mati, dia tak akan mati. Kan best jadi kita jadi hamba pada Tuhan yang tak mati-mati. Sebab apa? Kita ingat sampai kita mati. Dia ingat dia masih hidup tu sampai bila dia hidup, dia akan ingat kita. Ini pun soalan cepu emas pada kita kan. Jawapan yang terbaik sekali. Apa dia? Fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Kita terbatas ingat Allah. Kadang-kadang terlalai, kadang-kadang terlupa dalam 24 jam tu. Tapi kita jalankan latih ingat Allah. Kita sebut saja nama dia. Bila termati, dah garantilah kalau orang tu melakukan pada awal tadi syirik jali dan dimatikan dia, makna dia Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, takkanlah orang ingat nama dia sentiasa tu dia nak masukkan ke neraka. Betul tak?
Ni adalah soalan cepumas. Dah ada dah soalan spot kita kan. Kita boleh dah trace lah. Macam ni jawapan dia. Bayangkan, kita ingat dia sentiasa. Takkanlah dia tak ingat kita. Dia kata dia ingat kita. Fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Mudah je cakap dia. Tapi susah kita nak buat. Yang itulah masalahnya kan. Kita lah kena bawa diri kita sendiri untuk memperbaiki segala mutu amalan kita. Dan kita lah memperbaiki hati kita yang lara ni. Dengan korin yang lara ni. Dengan mengati Allah. Dengan dalaman kita Allah, Allah, Allah sentiasa bergerak setiap saat. Dan dekat mulut kita banyakkanlah berselawat, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah bertasbih, bertahmid pada Allah, banyakkanlah baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan selamat kita nak mati besok. Bolehlah kita jawab perkataan mungkar nakir tadi. Marrabuka? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Wa man kitab? Al-Quran. Wa man kiblah? Kaabah. Siapakah saudara kau? Islam. Senang jawabnya. Sebab apa? Latih diri kita membuang segala kejahatan yang ada, mendidik diri kita, mendidik korin kita, mendidik nafsu kita, mendidik syahwat kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas pada dia tanpa meminta sebarang balasan. Cukup dah setakat ni, dah 82 minit. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.